Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Mi, bukan mi goreng, bukan mi celup, di dalam channel yang menceritakan, membincangkan dan menyampaikan segala maklumat yang terdapat di dalam dunia anime. Hari ini saya nak menerangkan kepada anda semua tentang dua teknik yang membuatkan anda semua keliru, termasuklah diri saya suatu ketika dulu. Setelah mengkaji dan memahami tentang teknik ini, jadi saya pun terpanggil untuk berkongsikan kepada anda semua tentang apa yang telah saya faham, supaya hidup anda semua tidak lagi diselubungi misteri. Dua teknik itu adalah teknik Izanagi dan juga teknik Izanami. Kedua-duanya merupakan teknik genjutsu terlarang milik klan Uchiha dan digelar sebagai Ultimate Dojutsu. Untuk menggunakan teknik ini, of course lah memerlukan Sharingan, dan harga yang perlu dibayar pengguna adalah mengorbankan salah satu biji matanya. Dengan kata lain, mata menjadi buta dan kehilangan sinaran buat selama-lamanya. Ianya cuma boleh disembuhkan melalui proses pembangkitan Rinnegan. Seperti mana yang kita lihat, mata Madara yang telah buta dengan menggunakan teknik Izanagi telah menjadi elok setelah membangkitkan Rinnegannya. Kalau ikut logik lah kan, Madara mesti akan memiliki hanya satu saja Rinnegan disebabkan mata dia satu lagi buta. Tapi kita ditunjukkan Madara membangkitkan Rinnegan di kedua-dua belah matanya. Jadi dekat sini ramai yang berpendapat bahawa ketika proses mata Sharingan Madara nak berubah kepada Rinnegan, membuatkan matanya yang buta itu menjadi okey balik. Ini cuma pendapat dekat teori ya, dan Masashi pun tak pernah sebut dah hal ni. Jadi kuasa boleh accept lah pendapat ni. Uish, lari jauh ni. Okey, berbalik kepada dua teknik tadi, kita pergi kepada teknik Izanagi dulu. Teknik Izanagi adalah teknik yang dikatakan dapat mengubah takdir penggunanya. Macam mana dia ubah tu? Ni lah nak bak ni. Kalau genjutsu biasa, pengguna akan applykan ilusi kepada musuhnya, membuatkan musuhnya berhalusinasi melihat benda yang tak betul. Tetapi berbeza pula dengan teknik Izanagi. Teknik Izanagi ni, pengguna akan applykan ilusi kepada diri sendiri. Dalam bahasa mudahnya, segala situasi malang yang dialami oleh pengguna, seperti kena cubit ke, putus tangan ke, putus cinta ke, bukan, terluka sikit ke, ataupun mati ke, atau segala benda malang yang berlaku kepada pengguna, dia dapat ubah semua tu menjadi ilusi. Macam itulah teknik Izanagi ni berfungsi. Kira macam overpower lah teknik ni, sebab mati pun boleh hidup balik. Tapi tu dia, macam Itachi kata, setiap teknik ada kelemahan dan juga risikonya. Izanagi diasaskan melalui teknik yang digunakan oleh Otsutsuki Hagoromo ataupun nama glamournya Rikudo Sennin, iaitu teknik creation of all things yang mengubah imajinasi kepada realiti. Disebabkan klan Uchiha ni hanya mewarisi separuh saja dari kekuatan Hagoromo, jadi mereka hanya dapat menggunakan Izanagi cuma dalam masa sekejap saja ataupun beberapa saat saja. Tetapi kalau digabungkan dengan separuh lagi kekuatan Hagoromo, iaitu kekuatan dari klan Senju, mereka dapat memanjangkan lagi durasi penggunaan teknik Izanagi. Sebagai contoh, Danzo yang menggunakan sel Senju ataupun sel Hashirama dapat memanjangkan teknik Izanaginya selama 1 minit, dan Uchiha Obito yang berdarah Uchiha dan dapat mengawal sel Hashirama dengan lebih baik dapat membuatnya lebih panjang lagi selama 6 minit kot kalau tak silap. Teknik Izanagi dilabelkan sebagai teknik terlarang, dan sebabnya macam aku sebut kat atas tadilah, mata menjadi buta, dan sebab lain adalah kerana teknik inilah berlaku pertempuran sesama ahli klan kerana gila kuasa dan salah guna teknik Izanagi. Oleh itu, suatu teknik telah dicipta untuk menyelamatkan pengguna Izanagi ni. Teknik itu adalah Izanami. Kalau Izanagi mengubah takdir pengguna, Izanami pula menentukan takdir, tapi bukan menentukan takdir pengguna, menentukan takdir si target tu ataupun musuh ataupun rakan seperjuangan. Izanami berfungsi dengan merekodkan beberapa scene. Scene tu apa maksud dia? Pemandangan ke apa? Tak apalah, aku pakai scene je lah. Jadi nak rekodkan scene-scene tu perlu menggunakan mata Sharingan, dan syarat pertamanya adalah scene pertama yang direkodkan tu perlulah ada sentuhan fizikal di antara pengguna dan juga musuh. Ketika melawan musuh, pengguna akan merekodkan sentuhan fizikal yang dirasai oleh dirinya sendiri dan juga musuh, dan scene itu dinamakan sebagai A. Kemudian rekodlah scene seterusnya dan dinamakan sebagai B, dan scene seterusnya direkodkan dan dinamakan sebagai C. Okey, dah siap 3 scene kan. Lalu pengguna pun menggunakan Sharingannya untuk replicate ataupun menghasilkan kopi scene yang pertama tadi, iaitu scene A, dan dinamakan sebagai scene A+. Okey, fahamlah setakat ni. Jadi syarat pun dah cukup, maka Izanami pun dilancarkan. Ia bermula daripada scene A masuk ke scene B, dan scene B masuk ke scene C. Tapi scene C dia tak pergi kepada scene D, E, F tu. Sebaliknya dia masuk ke dalam
scene A plus yang diciptakan oleh pengguna tadi. Dari scene A plus tu masuk ke scene B plus, dan B plus ke C plus, C plus ni pula masuk ke scene A plus plus, dan A plus plus masuk ke scene B plus plus, dan seterusnya lah berlanjutan selama-lamanya, dan dah hasil lah infinite loop. Macam cerita Dr. Strange tu, ulang lah scene tu. Sebagai contoh lah dari pertarungan antara Itachi dan juga Kabuto. Scene A Itachi adalah ketika Kabuto menikam perutnya dan dia pun bertukar menjadi sekawan gagak. Scene B Itachi adalah ketika air gua tu menitik atas bahu Kabuto, dan scene C ketika Kabuto memijak sayap burung gagak Itachi. Okey, dah siap 3 scene ni, dan dia pun dah replicate scene A tu menjadi A plus. Maka dia pun melancarkan Izanami, dan terhasillah infinite loop yang aku sebutkan tadi. Jadi itulah cara dan bagaimana teknik Izanami berfungsi. Walaupun teknik ni nampak macam power, dan kalau tengok pun memang macam mustahil untuk terlepas dari infinite loop tu, Itachi menyatakan bahawa memang terdapat satu jalan keluar, iaitu dengan cara orang yang terkena genjutsu Izanami ni perlu menerima takdir yang dilaluinya. Bila yang terkena teknik Izanami ni menerima takdir dengan hati yang terbuka, maka infinite loop pun hilang dan membuatkan si mangsa ni pun terlepaslah dari situ. Sebab itulah teknik ni diciptakan untuk menyedarkan pengguna teknik Izanagi, sebab nak suruh dia orang terima takdir, bukannya ubah takdir. Disebabkan genjutsu ini mempunyai jalan keluar, maka ia tidak boleh digunakan di dalam pertarungan sebenar, dan ia pun dilabelkan sebagai teknik terlarang. Okey, itulah fungsi teknik Izanagi dan juga Izanami. Aku harap hampa faham lah, penat juga explain ni. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You